Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi kepada kita semua peluang untuk bersama-sama pada petang ini bertemu, berkumpul di alam maya untuk kita meneruskan lagi perbincangan, pengajian berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, cara bacaan bagi Imam Hamzah ataupun kita sebut sebagai qiraat Hamzah. Telah selesai sebelum daripada ini pembentangan metodologi qiraat Hamzah daripada awal usulnya hingga ke akhir, iaitu bab ya zaidah. Jadi pada petang ini untuk kelas yang berkenaan dengan qiraat Hamzah, seperti mana yang kita dah maklum sebelum ini, kita akan cuba mempraktikkan bacaan qiraat Hamzah dan kita akan sambung bacaan, di mana sebelum ni kita telah pun membaca dalam pembentangan metodologi itu. Kita dah cuba pun membaca beberapa ayat hinggalah ayat yang ke-23. Sebelum ni kita telah baca sampai ayat 23. Jadi pada petang ini kita akan mula pengajian, dan untuk minggu-minggu yang seterusnya hanya kepada pembacaan. Cuma ada tempat-tempat tertentu, perkataan tertentu yang akan dihuraikan lagi. Usul qiraat Hamzah, Ustaz dah sediakan lagi slide sebagai ulang kaji. InsyaAllah daripada kita buat seperti ini dengan praktikal qiraat Hamzah, tuan-tuan dan puan dapat ulang kaji daripada pembentangan sebelum ini, dan insyaAllah terusnya dapat ingat dengan betul cara bacaan qiraat Hamzah, ya, insyaAllah. Jadi ayat yang kita akan mula, kalau ikutkan sebelum ini berhenti pada ayat 23, kita akan mula ayat 24, tapi Ustaz nak mula semula pada ayat 23. Ya, ayat 23. Bila kita sebut qiraat Hamzah, dia akan merangkumi dua perawi. Dua perawi, iaitu riwayat Khalaf dengan riwayat Khallad. Khalaf dan Khallad. Jadi akan ada ayat yang Ustaz khususkan untuk dibaca Khalaf sahaja ataupun Khallad sahaja, atau dua-dua imam dengan kaedah jamak terus dua-dua perawi, Khalaf dengan Khallad, ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat bagi kerjasama ataupun dapat berebut-rebut untuk membaca, ya. Bukan berebut-rebut untuk mendengar, berebut-rebut untuk membaca lah. Nak cuba membaca. Kalau kita cuba baca tu, insya-Allah kita lagi dapat ulang kaji dan dapat perbetulkan lah. Dia ada beza sikit lah. Jadi cuba Ustaz rasa semuanya berani untuk memperdengarkan bacaan, ya. Semuanya berani. Cuma nak bagi orang lain dulu gitu je. Semuanya berani nak suruh orang lain dulu baca. Tapi harapnya kita kalau lama, bila Ustaz minta cuba pendengarkan bacaan lama, orang tak menyahut tu, tuan-tuan dan puan lah yang akan menyahut untuk cuba membaca, ya, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan banyak ulang kaji tentang beberapa hukum, akan menyentuh tentang waqaf pada kalimah berhamzah. Okey, waqaf pada kalimah berhamzah. Kita akan jumpa juga nanti berkenaan dengan hukum nun sakinah atau tanwin. Kita akan jumpa juga kalimah-kalimah yang dibaca dengan imalah. Kemudian dalam bacaan nanti juga akan kerap kita jumpa ialah mad munfasil, mad muttasil. Jadi saya bagi tahu awal dulu.
hukum yang ada dalam ayat yang akan kita baca. Jadi senang tuan-tuan dan puan-puan, nanti dah boleh buat persediaan ya, insya-Allah. Okey, Ustaz share di sini ayat Al-Quran. Okey. Kata Kak Lina tadi besar, senang sangat nampak ya, besar sangat tu. Penuh skrin. Okey, sebagai permulaannya, Ustaz sendiri yang akan baca. Tuan-tuan dan puan-puan akan semak bacaan yang Ustaz baca ayat 23. Ya, ayat 23. Jadi kalau kita baca qiraat Hamzah nak gabungkan dua perawi Khalaf dengan Khallad, yang akan jadi pilotnya ialah Khalaf. Itu poinnya, perlu kita tahu, pilotnya ialah Khalaf. Maksudnya apa? Bacaan yang pertama ialah kita akan mula dengan Khalaf. Sekiranya Khallad bacaannya tak berbeza dengan Khalaf, maka dianggap dia telah pun turut sama dengan bacaan Khalaf yang pertama tadi. Jadi dia dah tak dibaca lagi. Okey. Tapi sekiranya dalam ayat tersebut kita mulakan Khalaf, tapi Khallad berbeza dengan Khalaf, maka selepas daripada baca Khalaf, kita akan buat pengulangan untuk bacaan Khallad. Jadi begitu seterusnya, bergantung kepada ayat. Okey. Baik, Ustaz mula ya, ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu. Sengaja Ustaz berhenti di situ. Bila berhenti di situ atau emergency kita terpaksa berhenti, kita kena ingat cara nak waqaf pada kalimah yang ada huruf hamzah. Ya, kita akan tukarkan hamzah di sini menjadi huruf mad. Hamzah yang mati sebelumnya berbaris, kita akan tukar hamzah tersebut dengan huruf mad. Sama ada alif atau waw atau ya mengikut baris sebelumnya. Jadi oleh kerana sebelumnya baris atas, maka pada hamzah itu kita tukar jadi alif. Fatu. Tapi kalaulah kita ni nafas panjang, tak payahlah nak cuba-cuba berhenti pada fatu. Masa tak laki kita terus saja ya. Terus saja. Sebab nanti kita akan memang jumpa kalimah yang patternnya macam tu, kita akan buat mengikut cara bacaan hamzah lah dengan ibdal. Okey? Baik. Tadi Ustaz berhenti pada fa tu, Ustaz akan mula balik, dan bila mulakan semula hamzah itu kita matikan ataupun kita sebut bacaan secara tahqiq. Ada ekor. Sorry. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Selamat, kita berhenti pada dunillah. Selamat daripada kalau kita tak tahu cara nak wakaf pada syuhada'akum. Sebab syuhada'akum juga terdapat huruf hamzah. Kalau nak berhenti, kena tahu macam mana nak wakaf pada syuhada'akum. Jadi di situ Ustaz tak wakaf. Ya? Ustaz wakaf pada Allah, jadi tak dibincangkan di situ. Ustaz tak nak bincang yang ni. Kita akan jumpa nanti kejap lagi pada ayat yang akan datang. Baik. Cuma ambil perhatian, syuhada'akum adalah mad wajib muttasil, dibaca panjang 6 harakat. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Okey, selesai ayat 23 sebagai pembuka kelas kita pada petang ini. Okey. Baik. Rasanya tidak ada apa-apa yang bermasalah sangat dalam ayat 23 kan. Ustaz dah sebut contoh nak wakaf pada kalimah fa'tu.
Dan dah huraikan tentang mak wajib dibaca 6 harakat, cuma tak huraikan cara nak wakaf pada syuhada akum. Sebenarnya kita dah bincang sebelum ni, sebelum kita hari raya, sebelum kita berhenti bercuti hari raya itu, kita dah kupaskan pada ayat 23. Jadi Ustaz terus saja ayat yang ke-24. Okey, ayat yang ke-24. Baik, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz akan bagi kunci kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang nak start enjin dulu, dia akan mula ya. Jadi kita akan continue macam tu. Bila ada ayat-ayat atau kalimah-kalimah yang perlu pada huraian, baru Ustaz huraikan. Okey? Baik, silakan. Siapa nak cuba baca? Satu ayat je. Ustaz bagi pendek je. Ayat 24, bergantunglah nasiblah kalau ayat itu ada ada banyak perubahan, maka buatlah perubahan-perubahan tersebut. Kalau tak ada, kita terus saja. Okey, Kak Ayati ada angkat tangan. Saya buka dulu. Jangan semua muted. Kak Lina, sorry Kak Lina. Okey. Sebab dah Kak Lina pandai dia pilih ayat 20. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Alhamdulillah. Ayat 24 senang, pandai dia pilih ayat 24. Ada apa-apa perubahan, sama je dengan riwayat Hafs. Ya, sama je. Okey, selesai tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa persoalan ya dalam ayat walaupun tak ada berubah dan sebagainya, tapi jika ada kekeliruan berkenaan dengan cara bacaan, mungkin kalimah-kalimah tertentu, mungkin nak soal macam mana di sini untuk qiraat hamzah yang Ustaz tak terangkan, boleh terus tanya ya. Okey, kita masuk ayat yang ke-25. Ustaz nampak Kak Hayati dah angkat tangan dari tadi lagi. Okey, sila Kak Yati baca ayat yang ke-25. Sila Kak Yati. Ayat yang ke-25. Minta buka ini ya. Saya nak tanya. Tadi masa Kak Lina baca tu, walan tu dia dengung ke tak dia? Ustaz. Yang mana Yang mana Fa'ilam taf'alu walan tu, saya bunyi macam tak jelas dia punya dengung dia tadi. Dengung pada walang tertentu dengung. Saya dah didengungkan pada nun mati bertemu dengan huruf. Dah dengung. Ustaz dengar dengung tadi. Hakiki. Dah dengung. Okey, itu hukum macam ni. Hukum ikhfa bagi hamzah dia tak berubah ya, dia sama dengan hafs, dia tak berubah. Hukum ikhfa, yang hukum izhar pun tak berubah, yang hukum iklaq pun tak berubah, yang idgham al-gunnah bila gunnah saja yang berubah. Itu ambil perhatian ya, tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, Kak Yati, silakan Kak Yati yang nak baca tu on video. Okay. Taklah Ustaz. Baca je. Tak berani lagi Ustaz. Oh. Ni Kak Hayati Hambal. Kak Hayati Hambal. Kak Hayati. Okey, silakan Hayati. Okey Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hayati nak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Macam nakal dulu kan Ustaz? Nakal dulu. Betul. Suara terputus tadi. Ulang sekali lagi. Wabashiril ladzina amanu. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Okey. Itu wajah apa namanya? Baca naqal. Kemudian okey, naqal. Berapa wajah boleh dibaca situ? 2. 2 wajah. Okey, yang kedua tu apa? Yang kedua baca apa ni?
Baca yang min tahtihal sattah. Sattah Ustaz. Okey, sakta. Okey, yang keduanya adalah sakta. Okey. Sakta, Min betul. Okey, min sebelum Kak Hayati sambung, Kak Hayati, sebelum Kak Hayati sambung, nampak tak Ustaz ada buka di sini slide? ya. Ya Ustaz. Ada. Okey, ada ya. Okey, baik. Sekarang sebelum Kak Hayati sambung, nak ulang kaji balik pasal waqaf pada kalimah al-anhar atau seumpamanya. Di sini kita dah bincang sebelum ni, dah belajar tentang apabila ada huruf hamzah yang terletak di tengah kalimah. Perhatikan kalimah al-anhar tu ada hamzah berada di tengah. Dia berada di tengah, kenapa berada di tengah? Kerana dia didahului oleh huruf-huruf zaidah, huruf tambahan. Tambahan dalam Quran ada 10. Ada 10 huruf tambahan. Baik. Kalau tengok ada ha antum, ha tanbih, ada ya an-nida, ada al-lam, huruf lam, ada huruf ba, ada huruf hamzah, ada huruf sin, ada huruf kaf, ada huruf fa, ada huruf waw. Dan yang terakhir sekali itu ialah ada lam ta'rif. Maka contoh dalam di slide ini Ustaz datangkan kalimah al-ardi. Jadi patternnya sama dengan al-anharu. Sama ya, maknanya hamzah berada di tengah kerana didahului oleh huruf lam ta'rif. Jadi kita kena ingat cara kita nak wakaf pada kalimah yang mana ada huruf hamzah didahului oleh lam ta'rif, dia boleh baca dua wajah. Apakah dua wajah itu? Pertama sakta. Yang kedua ialah naqal. Tak kisah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan nak baca naqal dulu, nak baca sakta dulu, boleh aja ya. Nak naqal, nak sakta, tapi yang penting dia dua wajah. Dua wajah. Ketika wakaf sahaja. Ketika wakaf sahaja boleh sakta, boleh naqal. Kalau sakta ini sebenarnya wakaf pun boleh, wasal pun boleh, tapi wajah naqal itu yang perlu ingat. Bila nak wakaf, wajah naqal tu akan datang. Wajah naqal tu akan keluar. Maknanya dia akan boleh dibaca. Yang sakta tu memang kita dah sedia maklum, boleh sakta. Ketika wasal, ketika wakaf, jangan lupa wajah naqal. Jadi Kak Yati dah baca tadi dua wajah. Ni kita dah belajar ya, kita ulang kaji yang ni. Okey, terus Kak Yati sambung. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okey, alhamdulillah. Walahum fiha itu mad jaiz munfasil. Jadi jangan lupa mad munfasil dia sama dengan mad wajib muttasil. Kadar harakat dia panjangnya ialah 6 harakat. Okey, 6 harakat. Baik. Terusnya ayat yang ke-26. Kalau ada apa-apa persoalan terus tanya ya, jangan lupa terus tanya. Ayat 26 sila Haji Muhammad Rashid, sila Haji Rashid baca ayat yang ke-26. Tolong buka itu ya, video. Sila buka Kak pengajar minta bukakan video. Senang nak tengok. Buka video Haji. Siapa boleh kenal. Okey ya. Okay. Inna Allah la yastahi an yaqriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqq. Sekejap. Ya. Sekejap Ustaz nak ulas dulu. Okey, dalam ayat yang ke-26 permulaannya mungkin line tak berapa clear. Bila line tak berapa clear dia video tu tak jadi, tak nampak tempat Ustaz agaknya. Ustaz tak nampak gambar. Okey, tak apa. Okey, bila kita nak baca qiraat hamzah, kalau Ustaz umumkan, okey sila baca qiraat hamzah
Bermakna tuan-tuan dan puan-puan akan membaca dua-dua riwayat, khalaf dengan khallat. Cuba ingat balik, siapa yang akan jadi pilot? Khalaf. Yang jadi pilot ialah khalaf. Okey. Bila kita nak baca khalaf, track dia kita jangan lupa. Innallaha la yastahyi, itu 6 harakat. Sama ada khalaf dengan khallat memang 6 harakat lah ya. Yastahyi panjangnya 6. Kemudian ayyab riba. Ayyab riba di sini adalah berkaitan dengan hukum. Tengok Ustaz dah buka di sini. Jangan lupa kita dah belajar tentang apa? Tentang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf ya. Bagi khalaf hukumnya ialah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Jadi pilotnya khalaf, maka Ustaz dengar tadi dah betul Haji dah baca riwayat khalaf dengan tanpa dengun tadi. Ya Ustaz ya. Allah la yastahyi fauqaha. Bila sampai fauqaha, sebelum nak teruskan lagi jangan baca Tak dengar Ustaz. dengan Putus Ustaz. dia baca ma'al ghunnah. Jadi dan ayyab riba. Saya kena ulang Ustaz. Kecuali sila baca khalaf sahaja, baru khalaf saja, boleh terus saja continue. Okey, sekarang Ustaz kena ulang balik. Line Ustaz tadi tak terang Ustaz. Ustaz ini. Ya. Okey. Baik, Ustaz Ustaz ulang lagi ya. Haji dah baca tadi dah betul dengan riwayat khalaf. Cuma kita sebelum teruskan lagi Alladzina amanu, kita sekali lagi dengan bacaan riwayat lad riba. Okey, 6 Ustaz. Halo. Silakan. Okey, saya ulang dengan khalaf Ustaz. Ya, ulang. Inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرانا الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Alhamdulillah. Tahniah pada yang baru join, selamat datang dan belajar. Jangan bimbang. Kita belajar. Okey, ini mungkin perkara yang baru bagi qiraah. Tak ada berubah banyak sangat dengan riwayat Hafs. Maksudnya kalimah setiap kalimah tu berubah tidak ya. Pada hukum-hukum tu. Kalau kita belajar ada kurang 15 perkara, 15 bab sahaja yang berbeza dengan riwayat Hafs. Bacaan ni kalau tuan-tuan perhati, Ustaz ulang sekali lagi. Ustaz dah okey ke sekarang ni? Ke masih sangkut-sangkut lagi? Tak nampak gambar. Untuk saya tak nampak gambar Ustaz. Tak nampak gambar Ustaz Kesian. Nampak orang lain nampak juga gambar Ustaz
Suara boleh dengar. Suara boleh dengar. Suara slow lah. Putus-putus juga Ustaz. Suara putus-putus. Ya. Ustaz. Suara Saya rasa Ustaz kena kat duri belakang tu Ustaz. Dia macam itulah banyak duri hari ni tu yang tersangkut tu. Okey, apa bila banyak duri kita kena berjalan perlahan-lahan. Kena berjalan berhati-hati. Cuma berjalan perlahan-lahan. Dan ayat 26 tadi, tuan-tuan dan puan-puan, dibaca oleh Haji Rashid tadi, hukum yang berbeza dengan riwayat Hafs adalah berkenaan dengan tanwin ataupun baris dua ataupun nun mati bertemu dengan huruf ya atau bertemu dengan huruf waw. Jadi bagi riwayat Khalaf ni adalah salah satu perawi kepada Imam Hamzah. Kita belajar sekarang qiraat Hamzah. Dia ada dua perawi, satu nama Khalaf, satu nama Khallad. Jadi yang Khalaf ini dia tak sama dengan Khallad, dia tak sama dengan Hafs. Di mana bila nun mati atau tanwin huruf ya atau huruf waw dibacanya dengan hukum idgham bila gunnah. Maknanya apa? Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ya atau masukkan tanpa dong. Jadi bacaannya contoh yang innallaha la ayyadriba terus dengung tu. Nun pun hilang terus, tanwin pun hilang. Terus kita sebut huruf ya dengan tasydidkan dia. Ayyadriba ataupun yang terakhir tadi yudillu bihi katsiran wa gunnah. Adapun Khallad dia baca sama dengan Hafs, idgham ma'al gunnah. Yudillu bihi katsiran, dengung ya, katsiran wa yahdi. Okey. Jadi kalau dengar Haji baca tadi, pertama dia baca Khalaf, itu track pertama. Kemudian dia patah balik, ulang sekali lagi, dia baca track yang kedua bagi Khallad. Kerana berbeza bacaan. Penutup ayat 26, wa ma yudillu bihi, apa hukum silah tawilah dibaca panjangnya nafakat. Baik, kita ayat yang ke-27 Kak Raihan tadi nampak macam ada nama Raihan. Yang Kak tangan tadi. Okey, kalau Kak Raihan tak ada, Ada Kak Raihan ada. Ada Ustaz. Kak Cuma Raihan tak boleh nak buka video. Oh, tapi nampak Okey, macam video terbuka. Nampak tak? Nampak Kak Nina. Nampak. Tak apa, tengah cas tu. Siapa tak baca. Dia kata iOS. Boleh. Kena charge. Tapi baca je. Assalamualaikum Ustaz. Saya sebenarnya Kak Ruhaiza. Oh, Raiza. Oh, Maaf Ustaz, lama tak dapat datang kelas sebab ada hal yang tak dapat deadline. Silakan. Baca ayat 27. 7. Gambar. Tapi suara Ustaz putus-putus. Boleh mula ya? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما itu adalah hukumnya mad munfasil. Munfasil bagi Imam panjang 6 harakat. Kena panjang ya. 6 harakat. Sekali lagi ulang.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Saya ambil wajah kedua ya untuk collect. Ambil wajah kedua bagi kholaf. Masih Kholaf. lagi track kholaf. Ambil. Masih Okay. track kholaf pada tadi Kholaf. Ibu Nafi. Untuk kholaf. Okay. Wayufsid. Sakta ya. Ya, sakta. Wayufsiduna fil ardh. Okey, selesai. Itu track kholaf. Track Ya. kholaf ada arti boleh baca dua, boleh nakal, boleh sakta. Sekarang Ya. riwayat Khalad. Kholad. Nak ambil dari awal ke nak potong Ustaz? Boleh waya qata'una. Yaqta'una ya. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Okey. Nak sakta juga ya. Ya, sakta juga. ويفسدون في الأرض. Perkara dibaca semua. Ya Ustaz? Dengar suara Ustaz. Dengar tak Kak Dina? Tak dengar. Empat Ustaz. kan? 4 kali wajah. Ya. 4 wajah. Iaitu khalaf 2, khalad 2. Jadi jumlahnya adalah 4. 4 wajah. Okey, teruskan. Ulaika. Ulaika humul khasirun. Okey, baik. Alhamdulillah. Ulaika humul khasirun. Okey, terus kita sambung ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Kaifa takfurun. Nampak Kak Anita ada angkat tangan. Silakan Kak Anita. Kat video Kak Anita. Okey dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Okey, baik. Sekarang ini kita dengar Kak Nita baca tu saktah kan? Saktah. Walaupun dia saktah di situ. Kenapa dia saktah di situ? Kerana di sini dipanggil hukum sakin mafsul. Maksudnya apa? Maksudnya ada huruf yang mati bertemu dengan huruf hamzah. Huruf yang mati ialah huruf mim. Ya, mim mati bertemu hamzah. Ini dipanggil sakin mafsul. Bagi riwayat khalaf, dia boleh saktah. Dan dia juga boleh tak saktah. Atau kita istilah sebagai tahqiq. Cuma dalam bacaan kita dahulukan tak saktah. Kita dahulukan tak saktah. Wa kuntum amwata, baca dengan tahqiq dulu. Kemudian untuk track yang kedua baru kita saktah. Boleh? Muqaddamnya tanpa saktah, tahqiq dulu. Okey, silakan. Ulang sekali lagi. Sekali lagi untuk tahqiq. Baca semula. Baca semula. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Okey, itu track pertama dengan tahqiq. Cuma pada kalimah fa'ahyakum. Okey, kalau Kak Anita ingat, fa'ahyakum. Agak-agaknya Imam Hamzah atau kita kata khalaf lah atau khalad saja. Berapa wajah yang itu ketika waqaf? Fa'ahyakum. Ketika waqaf baca dengan tahqiq dan tashil pada hamzah.
Tengok sekarang Ustaz buka balik. Di skrin tu nota yang telah kita bincang sebelum ini, dan tadi baru kita sebut. Kita dah sebut tadi masa Kak Hayati baca tentang kalimah yang nak diwakaf tadi ada lam ta'rif. Selain daripada lam ta'rif, huruf-huruf tambahannya termasuklah huruf fa nombor 8 tu. Ada ha tanbih, ada ya an-nida, ada lam, ada ba, ada hamzah, ada sin, ada kaf, ada huruf fa. Okey, jadi fa termasuk fa ahyakum contohnya. Maka di sini kita nak wakafnya ialah selain daripada 3 jenis di atas, maknanya 1 2 3 selain daripada yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tu, kita nak wakaf dengannya ialah kita wakaf dengan tahqiq, fa ahyakum dan juga tashil. Okey, sekarang Kak Nita dah selesai tahqiq. Okey, sekarang kita akan dengar bacaan tashil. Bacaan tashil Ustaz pada wa kuntum tu masih saktah atau track tahqiq pada fa ahyakum 2. Kemudian ulang balik track saktah fa ahyakum juga 2. Bermakna 4 wajah di sini. Kita akan ulang. 4 kali bacaan. Maknanya dekat wa kuntum amwata tu saya baca dengan tahqiq. Okey. Tapi kita boleh shortcut ya Kak Nita, kita boleh shortcut. Kita ulang pada fa ahyakum saja. Okay. Mula-mula wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lepas tu ulang terus di situ je. Fa ahyakum. Okey, selesai. Kemudian patah balik dengan Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Okey, track pertama selesai, track kedua saktah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Okey, terus. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai. Ayat 28. Cuma okey, ambil perhatian kalimah fa ahyakum. Ambil perhatian kalimah fa ahyakum. Kalimah fa ahyakum itu tersenarai dalam kalimah yang dikecualikan daripada baca imalah. Dia tak boleh baca imalah fa ahyikum. Kalimah itu adalah kalimah terkecuali. Kalau tengok nombor 19. Perhatikan nombor 19. Kalimah ahya. Ahya tak dibaca imalah. Mana-mana tempat bila mana dia tidak didahului oleh huruf waw. Kalaulah ada huruf waw depannya, dia boleh baca imalah. Jadi fa ahyakum adalah bukan huruf waw, ia adalah huruf fa. Jadi sebab itu kita tak baca dengan imalah di situ. Okey. Wa ahya. Okey, baik. Kita teruskan lagi bacaan. Ada siapa tadi yang angkat tangan? Lupa tadi. Kita cuba terusnya. Silakan angkat tangan. Okey, Kak Fazila. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil
الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات هو الذي. Lepas tu tak. Lepas tu tahqiq Ustaz. Huwallazi khalaqa lakum. Betul. Tadi kejap Ustaz terangkan dulu sekejap. Yang pertama tadi baca track pertama ialah pilotnya khalaq. So pada kalimah yang ada alif lam dia bacanya dengan saktah. Dah betul tu baca saktah kan? Okey, selesai track khalaq. Sekarang khalad pun sama dengan khalaq, dia juga boleh saktah. Jadi untuk wajah khalad, wajah saktahnya dia dah pergi sama-sama dengan khalaq. Cuma wajah yang khalaq ialah tahqiq. Jadi kita kena ulang sekali lagi untuk bagi laluan track khalad dengan tahqiq. Silakan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Betul Ustaz. Betul ke Ustaz? Hang kejap Okey. Masalah teknikal ni, masalah teknikal. Haji Hamzah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, sorry. Line problem sikit. Boleh dengar sekarang ni? Boleh Ustaz? Ini sebab banyak duri lah hari ni. Jauh sangat Tak dalam. boleh gambar duri ni bahaya. Macam Kak Ros ketupat je, relax je. Okey, Kak Fazila, sekali lagi lah minta ulang sekali lagi, Ustaz tak dengar tadi untuk track khalad wajah tanpa saktah. Silakan sekali lagi. Wa huwa bikulli syai'. Tanpa saktah. Wa huwa bikulli syai'in. Tak, daripada awal. Huwallazi khalaqalakum. Huwallazi khalaqalakum. Huwallazi khalaqalakum ma fil
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawi ila samai fasawwihunna sab'a samawat. Tak cukuplah sama. Kak Fazalah, tak cukuplah. Tak cukup panjang, pada sama tu. Mungkin dah nafas dan minyak dah nak habis tadi. Jadi hati-hati, berhenti awal lagi sebelum minyak habis. Biar baca betul-betul cukup 6 harakat. Thumma stawi, ulang sekali lagi, as-sama tu 6 harakat. Thumma stawi ila samai fasawwihunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, baik. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kalimah syai'in kita dah belajar dulu. Kalimah ini bagi khalaf satu wajah saja saktah. Jadi sebab itu Kak Fazalah tadi baca awal tadi track yang pertama khalaf dia saktah terus. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia saktah. Dan dalam bacaan saktah itu juga termasuk riwayat Khallad yang mana Khallad juga boleh baca saktah. Kemudian diulang sekali lagi track yang kedua dibaca tanpa saktah untuk track Khallad wajah yang kedua baginya. Khalaf cuma satu, Khallad boleh dua. Okey, selesai. Okey, seterusnya ialah siapa yang nak cuba baca ayat yang ke-30 tadi? Siapa yang angkat tangan tadi? Kak Siti. Silakan Kak Siti. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Cuba Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Cuba. Okey. Yang ni kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, ulang sekali lagi. Kak Siti, ulang sekali lagi sebab lil malaikah tak cukup 6 harakat. Panjang 6 harakat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, selesai wajah yang pertama atau track pertama bagi khalaf dan termasuk Khallad. Sekarang ulang sekali lagi bagi Khallad wajah yang kedua. Khallad wajah kedua tahqiq kan? Betul. Okey. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, terus. Lepas tu yang ni. Teruskan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, dalam ayat itu ada hukum makmum fasih. Pertama, qalu, selesai, lulus 6 harakat. Kemudian yang kedua, kita jumpa man yufsidu, hukum nun mati bertemu dengan ya. Tadi pun dah diterangkan, hukumnya dibaca idgham bila gunnah bagi khalaf. Itu track pertama, track bagi khalaf. Selesai, kemudian ad-dima tadi dipanjangkan 6 harakat kerana mak wajib muttasil dan Kak Siti tak wakaf di situ, tak panjang cerita. Dah sekira selesai. Sekarang baca track yang kedua bagi Khallad. Khallad, track kedua dia sekejap Ustaz. Baca hukum nun mati yang bertemu dengan huruf ya.
Khalaf Dia beza Khalaf dia ada runah kan? ma'al gunna. Ma'runah. Ma'al gunna. Dengung. Okey. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Betul Ustaz? Okey. Betul. Terus. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey, baik. Terus. Okey. Okey, selesai ayat 30. Senang saja. Ada hukum yang dah pun jumpa sebelum itu. Mak wajibnya, mak jaiznya, hukum alif lamnya, hukum nun mati bertemu dengan ya. Baik, terusnya ayat yang ke-31. Kita dengar ayat 31. Siapa nak cuba baca ayat 31? Silakan. Rasa Kak Ros minat ayat 31 ini. Takut Ustaz banyaknya Hamzah. Dia nak lagi challenging. Mana kita cari yang challenging untuk dia. Banyak sangat Hamzah tu. Lepas tu banyaknya dia punya bulat-bulat tu. Ada yang bulat dengan tu dengan. Tak ada. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau saya baca saya tak berhenti. Boleh? Ya, jangan berhenti je. Boleh. Selamat. Jangan berhenti. Silakan Kak Ros. Tapi nanti Ustaz bagi contoh kalau berhenti-berhenti ya Ustaz. Bukan gitu. Bukan. Kak Ros jangan berhenti. Tapi nanti Ustaz akan tanya Kak Ros macam mana kalau nak berhenti. Tak ada. Kita nak bagi Kak Ros baca terus. Tak ada masalah. Lepas tu Ustaz baca yang berhenti-berhenti bagi tu. Nak kejam. Tak berhenti lah yang tu Ustaz. Okey, saya terus dululah. Tanpa berhenti. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'allama Adamal الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال. Wah, pandai dia mesti fakor. Saya kasih habis dulu. Pandai, kalau nak kirakan nafas dah. Nafas dah nak habis pada malaikah tapi dia pergi lagi fakol. Selamat di situ ya. Fakol. Begitulah. Dia pandai juga. Dia tak berhenti pada ambil uni, dia memang berhenti pada fakol. Selesai. Yes. Betul Ustaz. Okey, sekarang boleh balik pada fakol. Saya baca Hamzah macam ni lah Ustaz. Cari mana okey, saya terus okey. Okey. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Astaghfirullah. Boleh berhenti 246. Okey. Boleh betul. Boleh 246. Nak bagi chance suruh terus senang. Jadi bacaan itu selamatlah. Bacaan itu selamat. Bacaannya selamat. Untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan, itulah bacaan yang paling selamat sekali di riwayat Hamzah. Okey, jadi baiklah, kita cuba bincang satu persatu. Pertama, Ustaz akan cuba kalau kita cuba tengok macam mana kita nak berhenti pada haula. Nak berhenti pada haula. Ustaz dah cuba tengok. Yang ni mungkin kalau tak silap kita tak pernah bincang lagi pada kalimah haula ini dalam pembentangan Ustaz pun tak masuk. Maaf Ustaz, nak tanya Ustaz sikit. Tadi sebab ini nak menunjukkan ketidakfahaman saya lah. Yang arda tu dia kalau dah tu dia tak kena baca tahqiq ke Ustaz? Macam mana? Macam tadi al-arda pula. Al-asma. Asma tu tak kena baca tahqiq lagi. Patut kena bacalah satu round lagi, yes. Kalau okey, Kak Ros baca baru track pertama. Dia baca dengan sakta.
Belum baca lagi track yang kedua. Kalau ataupun mungkin kita bagi Kak Ros dulu selesai dulu. Lepas tu baru Ustaz terangkan. Ambil nafas. Okey. Silakan. Silakan. Baca Ros. cara yang sama ya Ustaz. Okey, tanpa berhenti di Terpulang, tempat-tempat terpulang. yang tertentu. Tapi dia bergantung kepada minyak waktu itu macam mana. Nafas tu agak-agak sampai tak macam tadi ataupun tidak, nanti kita dengar. Silakan. Okey. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Okeylah, bunyi satu. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okey. Baik, Kak Ros berhenti pada Al-Malaikah tadi, dia berhenti diulang 2 kali. Kan? Kak Ros ulang 2 kali. Ya, 2 kali. Pertama tadi dia berhenti dengan panjangkan 6 harakat. Alal malaikah, iaitu hamzah yang baris di bawah itu kita baca dengan tashil. Kedudukannya, posisi hamzahnya berada di tengah kalimah. Jadi kena ingat yang ni pun dah belajar, yang ni dah belajar. Kalau kalimah al-malaikah atau seumpamanya itu terdapat hamzah berada di tengah kalimah. Sebelumnya ada alif. Datanglah apa-apa kalimah pun. Hamzah berada di tengah, sebelumnya alif, maka dia dibaca dengan ketika waqaf. Ketika waqaf, hamzah kena tashil. Dan sebelum tashil, panjangkannya tu 6 harakat boleh. Al-malaikah ataupun 2 harakat pun boleh. Al-malaikah. Jadi kalau kita baca untuk Imam Hamzah ini, kita akan baca kedua-dua wajah lah. Kalau kita berhenti pada tempat yang ada waqaf, kita boleh buat dua-dua wajah. Kalau tak ada tanda waqaf, kita ambil salah satu pun dah okey dah. Kita ambil satu pun dah cukup, 6 harakat misalnya atau 2 harakat. Boleh juga. Tapi Kak Ros tadi dia buat dua-dua lah, senang. Pun tak ada masalah kan. Baik, sekarang Ustaz nak kongsikan bagaimana nak wakaf pada haula'i. Walaupun dia tak sesuai sangat kita nak wakaf di situ. Cuma katakan tiba-tiba nafas memang dah habis sampai situ, kita perlu tahu macam mana nak wakaf. Pada kalimah haula'i boleh kita baca 13 wajah. Jangan rasa banyak, jangan rasa berat sangat 13 wajahnya susahnya. Dia lagi senang sebenarnya. Maknanya dalam 13 wajah ini takkan satu tak betul. Takkan satu pun tak ada dalam bacaan kita. Takkan tak betul semuanya. Sebab dia 13. Kan? Jadi perlu tahu apa dia 13 wajah ini. Kenapa 13 wajah? Kerana dalam kalimah ini ada 2 huruf hamzah. Ada 2 huruf hamzah. Iaitu pertamanya hamzah berada di tengah kalimah yang didahului oleh huruf zaidah. Huruf zaidah itu sebenarnya huruf zaidah, huruf tambahan. Hamzah yang baris depan itu dia berada di tengah oleh huruf ha yang kita dah senaraikan tadi 10 kan. Ustaz dah share tadi ada 10 ha tambih tadi. Jadi di situ hamzah pertama, dan yang kedua pula ialah hamzah yang berada di hujung kalimah. Hujung kalimah. Okey, 13 wajahnya macam ni. Ustaz buat dalam nak memudahkan tuan-tuan dan puan-puan semua, tengok Ustaz jarak-jarakkan antara ha, u, la, i. Okey. Jadi tengok pada petak pada ha, di situ 6 harakat. 6 harakat. Ini track pertama ya. Track pertama ha 6 harakat. Sampai pada u kita tahqiqkan dia. Maksudnya apa tahqiq ni? Bunyikan hamzah betul-betul pada makhraj dia. Pangkal halqum. Jangan ubah. Jangan ubah. Ha u.
Kemudian la itu berapa Ustaz nak tunjukkan di situ, hamzah hujung tu kita ibdalkan dia. Ibdal ni maknanya apa? Tukarkan hamzah menjadi alif. Menjadi alif. Maka bila tukarkan hamzah menjadi alif, dia ada dua alif di situ. Jadinya dua alif. Bermakna la boleh panjangkan 2 harakat, boleh panjangkan 4 harakat, boleh panjangkan 6 harakat. Di situ dah ada 3 wajah. Ula itu 2 harakat. Ula itu 4 harakat. Ula itu 6 harakat. Dah 3 wajah. Ya. La senang je. Okey. Baik. 3 wajah selesai. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya ialah ha. Masih lagi 6 harakat. U. Masih lagi kita tahqiqkan dia. Jangan ubah apa-apa lagi. La. Kita dah boleh buat 6 ataupun 2. Boleh pilih 6 atau 2 sahaja. 4 dah tak boleh. Kenapa? Kerana sekarang kita akan baca track tashil huruf hamzah yang berseterau. Sedikit hamzah, bunyi hamzah yang baris bawah itu tapi dalam keadaan tashil. Tashil bunyinya bukan i lagi, bunyi hi macam huruf ha tapi bukan ha. Itu senang nak faham, Ustaz sebut ha ya. Senang nak faham je. Dia bukan bunyi i lagi, dia ditashilkan. Jadi panjangnya ha. Okey, cukup 6. Ula. Okey, cukup 6 barulah hi tashil. Bunyikan dia sedikit. Ha ulai. Bunyikan sedikit dan di hujung tu dalam keadaan tashil yang kita sebut sebagai seterau. Itu boleh juga 2 harakat. Ulai. Itu 2 harakat. Ulai. Lai. Lai. Yang i hujung tu sedikit je kita bunyikan dia. La 2 harakat. Ini 2 wajah. Tadi 3. Dah jadi 5 wajah. Okey. Selesai. Selesai kedudukan hamzah yang di tengah ya, dan di tengah dengan wajah ataupun track kita boleh juga tashilkan hamzah yang berbaris hadapan ini yang berada di tengah kerana didahului oleh huruf ha tanbih. Ya, boleh tashilkan. Maka ha yang pertama kita panjangkan 6 harakat. Okey, cukup 6. Kita tashil, bukan bunyi hamzah betul-betul pada makhraj hamzah pangkal hakum dah tak. Ya, dia di bahagian panggil antara hamzah dengan huruf mad. Mana makhraj dia dalam rongga mulut. Kita kata hau. Kemudian la itu boleh panjangkan la 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Dalam keadaan hamzah kita tukarkan jadi alif. Okey, contohnya haula itu 2. Haula itu 4. Haula itu 6. Jadi 3 wajah di situ. Yang pertama tadi 3 wajah. Yang kedua pula 2 wajah. Yang sekarang ini 3 wajah. Dah jadi 8. Okey, dah jadi 8 wajah. Baik. Sekarang ni kita juga boleh buat apa? Kita boleh lagi mengekalkan 6 harakat dalam track tashil hamzah yang baris depan. Hau. Cuma di hujung sekali, hamzah di hujung sekali kita juga boleh tashilkan berseterau
dalam keadaan panjang la itu 6 harakat. Sama-sama 6. Haulai. Dua tak boleh. Sama-sama hanya sama-sama 6 ketika mana kita tashilkan hamzah yang berbaris di hadapan. Okey. Baik. Okey. Kasu. Baik, seterusnya. Itu berapa? Mana dah? Ini tashil. Ini satu wajah. Jadi 9 kan? Baik, kita tengok yang ni pula. Sekarang kita boleh, bila kita tashilkan hamzah baris depan, maka pada ha, tadi 6 harakat. Sekarang dia boleh 2 harakat. Haula. Sama-sama 2. Iaitu hamzah yang hujung sekali kita tukarkan jadi alif. La kita panjangkan 2 harakat. Haula. Itu 2 harakat. Haula. Itu 4 harakat. Haula. Itu 6 harakat. Dah jadi 3 kan? Tadi 9, 10, 11, 12. Dah 12 wajah. Okey. Wajah yang terakhir sekali, agak-agaknya apa wajah yang terakhir sekali? Sekarang ni dalam keadaan ha 2 harakat, hamzah baris depan tashil, yang hujung sekali hamzah itu kita juga nak tashilkan dia. Bila kita nak tashilkan dia, la hanya panjangkan 2 harakat saja, tak boleh 6. Nampak tak? Tadi 6 sama-sama 6. Ini sekarang ni 2 sama-sama 2 harakat. Panjang ha dengan la. Haulai. Jadi totalnya ialah 13 wajah. Sebab itu sini jarang orang nak berhenti. Padahal tak ada masalah. Senang aja nak berhenti sebab dia 13 wajah. Bila kita berhenti emergency, kita boleh pilih mana-mana wajah. Kita tak perlu buat semua wajah. Tapi kalau katakan guru tu nak mendengarkan semua wajah, silakanlah 13 wajah bacakan. Okey, selesai. Baik, itu pada haulai. Dalam ayat yang kita dengar tadi, Kak Rul baca tadi, ada lagi kalimah, itu kalimah ambiuni. Kalau misalnya sepatutnya ambiuni, bukan berhenti pada faqala. Kalau nak kirakan lagi cantik sebenarnya faqala ambiuni. Kemudian patah balik faqala ambiuni. Tapi jalan selamat berhenti pada faqal, itu jalan selamat. Okey. Ambiuni, kalau kita perhatikan di sini hanya ada hamzah je. Nampak macam 2, betul 2. Hamzah pertama berada di awal, dia tak kira. Kalau hamzah yang berada di awal kalimah, kita anggap dia tu maknanya dia tak berubah apa-apa. Dia kekal je baca dengan hamzah. Yang sekarang ini hamzah yang berubahnya ialah hamzah yang berada di tengah-tengah kalimah. Posisinya macam mana posisinya di tengah kalimah? Barisnya baris apa? Baris depan. Sebelumnya baris apa? Baris bawah. Jadi pattern ini kita katakan hamzah berbaris, sebelumnya juga berbaris. Itu kalau nak refer kepada nota kita lihat kepada bab hamzah berbaris, sebelumnya juga berbaris. Kemudian perincikan pula hamzah baris apa, sebelumnya baris apa. Baik, sekarang kita tengok hamzah baris depan, sebelumnya baris bawah. Kita dah belajar sebelum ni, kita dah bincang sebelum daripada ini tentang mana-mana hamzah yang berbaris depan. Dia tak berupa. Tak berupa di sini maknanya tak beresam. Dia tak ada rumah. Maksudnya dia tak ada rumah ya. Dia menumpang je. Dia tak ada rumah dia tersendiri. Rumah dia tersendiri macam alif, macam waw, macam ya, itu rumah dia. Itu rumah dia. Kalau dia tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya, tu kita katakan tak berupa ataupun tak beresam. Ya. Dengan mana-mana huruf daripada alif ke waw ke ya,
dan sebelumnya pula baris bawah. Jadi pattern ini adalah sama dengan ambiuni. Walaupun dalam contoh slide ni yang Ustaz tunjuk dan kita dah bincang sebelum ni, kalimah al-munsyi'una liwati'u muttaqi'una wa yastanbi'unaka famali'una dan mustahzi'una. Pattern ini sama dengan ambiuni. Iaitu kalau kita tengok ambiuni kan, dia hamzah tak ada rumah tersendiri, menumpang pada ba je. Dia menumpang pada ba je. Jadi dia boleh baca 3 wajah. Pertama kita boleh tashil. Ambiuni, tashil. Ambiuni. Kita bukan hamzah ya. Faqala ambiyuni. Tukar jadi ya. Ambiyuni. Dan yang ketiga, oleh kerana dia tak ada rumah, kita apa? Kita buangkan dia. Dah tak ada rumah, buangkan dia aja. Bila kita buangkan dia, bila hamzah tu jadi apa? Hamzah tu buang sekali dengan baris-barisnya, kita buang semua. Kita buang semua sekali dengan barisnya. Dia bukan setakat hamzah dengan baris. Bermakna tinggal lagi huruf ba yang baris di bawah. Kita tengok ba bila kita ba di baris bawah. Selepas ba baris bawah, dia jumpa waw. Baris bawah dengan waw bukan pasangan dia. Ya, baris bawah dengan waw bukan pasangan dia. Pasangan waw ialah baris depan. Maka ba yang baris bawah kena tukar menjadi baris depan. Jadi kalau nak wakaf boleh yang ketiganya ialah bacaannya faqala ambuni. Ambuni. Itu caranya kalau wakaf pada ambuni. Okey. Baik. Itu kita wakaf pada kalimah itu. Jadi haula dah terangkan, ambikuni dah terangkan, bi asma pula macam mana bi asma. Bi asma pun sama dengan yang kita dah bincang sebelum daripada ini. Posisi hamzah berada di tengah kerana didahului huruf tambahan. Huruf tambahan iaitu huruf ba di sini kan. Huruf ba. Huruf ba. Ba pula baris di bawah. Dan kalimah ini juga terdapat hamzah yang berada di hujung. Ada hamzah berada di tengah, ada berada di hujung. Berada di tengah kerana didahului oleh tambahan. Okey, dan huruf tambahan pulanya ialah huruf ba. Huruf ba dan dia adalah berbaris di bawah. Hamzah pula baris di atas, maka hamzah itu selain daripada baca tahqiq, dia juga boleh kita tukarkan menjadi huruf ya. Ustaz tak apa. Okey. Dia juga adalah boleh ditukar menjadi huruf ya. Kita pernah bincang juga perkara ini. Biasma atau biasma, dan manakala yang hujung sekali hamzah berada di hujung, dia sama cerita pula i yang hujung tu, iaitu boleh ditukarkan menjadi alif dan boleh kita tashilkan juga. Boleh tashilkan. Jadi biasma boleh baca 246 ma 2 atau ma 4 ataupun ma 6. Okey, dan boleh tashil mai itu 6 harakat dan ai boleh 2 harakat. Semasa tahqiq bi asma itu wajah-wajahnya boleh dibaca 5 dan semasa bertukar menjadi ya bi asma pun 5 wajah yang boleh dibaca. Totalnya ialah menjadikan 10 wajah kalau nak wakaf pada bi asma. Tapi tak apa, cukup cuba ingat yang 2 ni dulu. Bi asma tu mungkin kita boleh huraikan sekali lagi nanti sebab masa dah tak mengizinkan.
Ingat yang haulai dan ingat yang ambiuni, kira-kiranya dah selamat sikit di sini kalau nak wakaf ya. InsyaAllah. Okey. Baik, ada persoalan? Saya berhenti di sini untuk hari ini. Sebelum berakhir, last sebelum berakhir, sebab nak cantikkan, nak mula pada akan datang, Ustaz nak mula ayat 33. Nak minta seorang je sebagai bacaan penutup pada hari ini, ayat 32. Silakan. Dan tak nampak garisan, tak nampak warna-warni, maknanya tak ada masalah sangat. Okey, ayat 32 ya. Ayat 32. Okey, silakan. Saya ingat Kak Lina yang mula pembukanya, rasanya macam Kak Lina kena penutup sebab permulaan tadi jalannya clear je, penutup pun rasanya clear je. Silakan. Betul je, cuma ada dia punya jaiz munfasil tu aja Ustaz. Jangan lain-lain. Betul. Ya, tak ada yang lain lagi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya tak ada apa-apa. Kalau wakaf di mana-mana pun tak berubah. Tapi kalau makmum fasil tu memanglah kalau kita wakaf memang kena baca 2 rakaat lah mana-mana qiraat kan. Qalu subhanaka la ilma lana. 2 je lah. Sana ilma lana. 6 juga wakaf tak ya. Kalau wakaf 2 harakat. Semua qiraat memang 2 harakat. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai perbincangan kita pada hari ini, berhenti pada ayat yang ke-32. InsyaAllah untuk akan datang kita akan sambung lagi ayat yang berikutnya dan begitu seterusnya. Kita akan sambung habis juzuk yang pertama, nak tengok bagaimana puan-puan dapat menguasai ataupun tidak kira Hamzah. Nampak macam kurang lagi, kita continue lagi sampai untuk ayat-ayat seterusnya ya. InsyaAllah. Baik, di setakat itu daripada Ustaz Ilang. Ustaz Ilang Kak Lina? Rasa macam ada kan? Ada. Okey, ada. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Quran. Berilah kami kekuatan ya Allah agar kami dapat belajar Quran, mengajar Quran, baca Al-Quran sepanjang malam dan siang sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.